وتزكية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به المقام وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائج وحسن الفوائد ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور. سبحانك لا علم لنا علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik tuan-tuan, apa yang dirahmati Allah sekalian, sambung kitab Faridatul Faraid, terjemahan daripada kitab Jawi Asal. Kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani pada muka surat 5. Masih lagi dalam membicarakan asas agama. Apabila disebut agama, maka iaitu agama Islam. Tidak ada agama yang benar yang diperakui oleh Allah kecuali agama Islam. Sebab itu kata ulama, apabila diitlaqkan agama, maka ia adalah agama Islam. Baik, maka asas bagi agama, yakni agama yang kita panggil Islam ataupun agama fitrah. Yang keduanya, di asas agama dia ada 3, seperti yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang. Yang malaikat bertanyakan tentang yang pertamanya, akhbirni anil Islam, kabarkan pada aku ya Muhammad anil Islam, apakah dia Islam. Itu asas agama yang pertama ialah Islam. Rukunnya telah pun kita sebut ada 5 perkara. Asas yang kedua yang ditanya ataupun yang diajar oleh malaikat Jibril, khususnya pada kita umat Nabi Muhammad, tentang iman. Akhbirni anil iman, kabarkan padaku ya Muhammad anil iman, apakah dia iman. Kemudian insyaAllah kita akan membicarakan tentang asas yang kedua ini, yaitu iman. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi darain amin. Keduanya iman. Apa dia iman? Iman ialah hati membenarkan Nabi, hati membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang benarkan. Sebab iman ini dia berkait dengan hati, dia berkait dengan hati. Yang dikatakan Islam yang berkait dengan perbuatan, itu Islam. Adapun iman dia berkait dengan hati. Sebab itu ulama mentarifkan iman ialah hati membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa jua yang didatangkan. Satunya dia membenarkan Nabi dan membenarkan apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi.
apa yang didatangkan oleh Nabi, semua dibenarkan. Apa yang didatangkan oleh Nabi yang wajib kita benarkan. Untuk dikatakan seseorang itu beriman, mesti membenarkan apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi. Apa dia yang didatangkan oleh Nabi yang wajib bagi kita orang yang mendakwa beriman kita benarkan? Mengenai apa yang diketahuinya tentang agama secara darurah, yakni benda darurah ni perkara yang tidak perlu fikir dan tidak perlu diperbahaskan. Baik, apa yang didatangkan oleh Nabi, yakni oleh Nabi Muhammad SAW, daripada apa sahaja yang diketahuinya tentang agama. Nanti kita akan sebut apa dia yang dikatakan apa yang diketahui tentang agama secara darurah. Baik. Apa yang dibawa oleh Nabi yang berkaitan tentang agama, yang dia panggil pengetahuan tentang sesuatu hukum itu ataupun tentang apa yang dibawa oleh Nabi itu secara darurah. Secara darurah ni macam ni. Sesuatu perkara yang diketahui daripada dalil agama. Benda ni mesti daripada dalil agama. Sesuatu yang diketahui daripada dalil agama ataupun yang kita panggil sesuatu yang diambil daripada dalil agama, dan perkara itu telah masyhur daripada kalangan agama. Benda itu telah masyhur daripada kalangan agama, seolah-olah dia menyerupai darurah, sehinggalah dia menyerupai darurah. Maknanya kalau tanya orang agama, apakah yang Nabi bawa, orang agama semua dia tahu, dia akan sebut. Itu dia panggil secara darurah. Orang bukan ahli agama, mungkin dia tak tahu. Apa yang dibawa oleh Nabi yang wajib kita benarkan, yang diambil daripada dalil agama secara darurah. Sebab tu benda-benda begini macam nampak dia kena belajar. Sebab benda-benda seperti ini diketahui oleh ahli-ahli agama, yang apabila disebut orang tu orang yang beragama, maka benda sebegini dia kena tahu. Dia kena tahu. Seolah-olah kesemua ahli kita, ahli agama dia panggil, orang yang layak menerima hukum hakam Allah, maka dia panggil ahli agama. Maka saya kiranya benda ni dia tahu. Benda ni benda yang Nabi bawa. Apa dia yang Nabi bawa? Yang kita panggil rukun iman. Ni yang Nabi bawa. Bukan setakat Nabi bawa, wajib kita benarkan apa yang Nabi bawa tadi daripada rukun-rukun iman. Kalau tanya semua ahli agama apa yang Nabi bawa, satunya beriman kepada Allah. Maka orang yang membenarkan sesuatu yang diambil daripada dalil agama yang dibawa oleh Nabi tadi, dia benarkan
Maka waktu itu orang itu dipanggil orang yang beriman. Dia dipanggil orang yang beriman. Baik. Apa maksud membenarkan Nabi? Kata musannif lagi, dan dikehendaki dengan membenarkan itu ialah hati hendaklah mengikut dan menerima. Itu makna membenarkan. Hati membenarkan apa yang Nabi bawa. Yang Nabi bawa itu perkara yang diambil daripada dalil agama, yang dibawa daripada dalil agama. Contoh, kita kata Allah Ta'ala itu ada, wajib percaya kepada Allah. Dalilnya Allah Ta'ala bersebut, La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali aku. Maka itu yang Nabi bawa berdasarkan dalil, berdasarkan dalil agama. Maka pada waktu itu orang yang membenarkan Nabi itu, maksud membenarkan dengan hati, yakni mengikut. Dia ikut dan dia terima. Itu makna membenarkan. Ikut apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi bawa, dan terima apa yang Nabi bawa. Itu dia panggil beriman. Baik. Maka hati hendaklah mengikut dan menerima apa yang tersebut itu, yakni apa yang didatangkan oleh Nabi. Hati kita wajib mengikut dan wajib membenarkan. Bukan semata-mata mengetahui benar Nabi, bukan semata-mata tahu Nabi itu benar. Orang kafir banyak yang membenarkan Nabi, termasuk Abu Jahal sendiri, dia membenarkan Nabi. Dia kata Nabi Muhammad itu memang dia Nabi, tapi oleh kerana sesuatu yang menekannya daripada jawatannya, daripada keduniaannya, daripada rakus kepada jawatannya, walaupun dia membenarkan, tapi dia tak ikut. Dia tak ikut apa yang Nabi bawa. Dia benarkan. Dia benarkan. Seperti kata setengahnya Abu Talib, bapa saudara Nabi, sampai ke akhir hayat katanya tak dapat mengucap. Tapi setengah ulama kita mengatakan bahawasanya Abu Talib itu beriman. Sebab banyak dalil-dalil yang menunjukkan dia beriman. Ini kita serah pada Allah lah. Tapi hanya ini diperbahaskan oleh ulama. Diperbahaskan oleh ulama. Kan waktu Abu Talib bawa Nabi, waktu umur Nabi dalam lingkungan 7-8 tahun, ke negeri Syam untuk berniaga, dia berhenti di satu tempat. Dan di situ ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhairah. Buhairah ini dia ahli kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Maka dia lihat bahawasanya sudah dilahirkan Nabi akhir zaman waktu itu, tapi hanya Nabi belum lagi diangkat jadi Nabi oleh Allah Ta'ala. Ringkas cerita, Abu Talib berhenti di tempat dia. Waktu itu dia tengok pelik satu rombongan Abu Talib datang dalam hal keadaan ada awan yang memayungi kumpulan tersebut. Maka dia cerita dia panggil kumpulan tersebut, jamu makanan, dan dia tanya ada lagi tak daripada kumpulan ini
yang tak datang ke majlis dia. Kecuali kata ada anak aku dan penuh unta di satu pokok. Maka dia kata pergi panggil pula. Maka apabila Abu Talib pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu, Buhairah dengan cepatnya mengatakan, inilah Nabi akhir zaman. Dia kata, kalaulah Yahudi tahu, nescaya budak ini akan dibunuh oleh mereka. Maka dia sekat, Buhairah itu sekat Abu Talib daripada meneruskan perjalanan ke Syam. Maka dia suruh buat balik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah balik. Abu Talib buat balik. Kata ulama, daripada peristiwa itulah, yang menguatkan kata Abu Talib itu iman dengan Rasulullah. Hanya dia tidak perzahirkan, beriman. Tapi kata ulama, itulah tanda yang terbesar, kata Abu Talib beriman. Baik, sebutnya tuan-tuan dan puan-puan, beriman ni maknanya hati membenar. Makna membenar yakni hati mengikut apa yang Nabi bawa dan juga hati menerima apa yang dibawa oleh Nabi daripada sesuatu yang diambil daripada dalil agama. Bukan semata-mata mengetahui benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tiada mengikut dan menerimanya. Kalau tahu Nabi itu benar, kalau tak ikut dan tak terima seperti orang kafir, jatuh tidak beriman lagi. Sebab itulah kebanyakan orang kafir yang mengetahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan Rasul yang sebenar, tidak dihukumkan dengan beriman. Dia tak dihukumkan dengan beriman. Termasuklah pembesar-pembesar Quraisy waktu itu, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Dia tahu Rasulullah itu betul, tapi tadilah oleh kerana keduniaannya, pangkatnya, maka dia menafikan, dia tidak mengikut dan juga dia tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Maka pada ketika itu orang itu tidak dikira beriman dengan Nabi dan juga dengan Allah. Baik. Kerana hati mereka tidak mengikut dan menerima yang demikian itu. Baik, rukun iman ada 6 perkara. Ini dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Rukun iman ada 6. Yang pertamanya beriman, yakni percaya kepada Allah. Dan yang ini wajib kita kena percayalah. Beriman ni maknanya kena tahu dan kenal. Tahu dan kenal Allah. Kena tahu dan juga kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, nak kenal, nak tahu dengan apa? Maka kita nak kenal Allah Ta'ala. Betul ke Allah Ta'ala ni ada? Setengah-setengah orang dia saya 90% tak percaya Tuhan ada. Ada juga yang macam ni. 90% percaya. Habis ke 10% lagi kat mana? 10% tu kafir lagi, betul. Iman ni maknanya 100%. Sebab Nabi bawa benda tu. Nabi bawa. Nabi yang ceritakan. Nabi yang ceritakan. Walaupun akal kita tak boleh nak menerima, tetapi oleh kerana benda tu Nabi yang ceritakan. Nabi cerita tu daripada dalil agama, daripada Qurannya, daripada hadisnya. Maka pada waktu itu wajib kita yakin, kita terima apa yang dibawa, apa yang diberitahu,
yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman pada Allah. Jangan pula tanya Allah kat mana. Ada kasih zaman macam-macam tanyanya. Kalau Allah Ta'ala ada, Tuhan, Allah Ta'ala tu kat mana? Yang ada wajahnya. Macam anak kita. Macam anak kita. Biasa lah. Sekarang ni kan generasi apa tak tahu kan. Dulu generasi X, generasi Y. Dan kadang dia tanya kita, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala kat mana dia tanya. Bukan kita kadang-kadang tak berapa yakin juga nak jawab. Soalan budak kecil je kan. Anak kita umur 7-8 tahun dah mula-mula masuk sekolah tadika, sekolah kafar. Dia tanya, Allah Ta'ala ada, kita suruh dia semayang. Dia kata semayang buat apa? Budak sekarang kan dia banyak tanya, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan tu siapa? Jenuh kita nak jawab kalau kita tak ada asas dalam agama. Walaupun budak-budak dia tanya, jawapannya mesti betul. Betul? Sebab ni bang akidah. Bang akidah. Kalau jawabnya rosak, maka akidah anak kita rosak. Kita yang menjawab ni pun akidah rosak. Siapa Tuhan? Siapa dia Tuhan? Akhir sekali dia tanya, Tuhan kat mana? Allah kat mana? Allah kat mana? Ada setengah orang jawab, Allah kat mana-mana. Allah di mana-mana. Allah Ta'ala berada di mana-mana. Ini satu jawapan yang keliru. Ini satu jawapan yang keliru. Allah Ta'ala di mana-mana. Di mana-mana itu maknanya, di mana-mana itu dia panggil makan. Dalam istilah ilmu, dia panggil makan. Makan ni makna tempat. Mana tempat. Maka Allah Ta'ala wujud bila makan. Allah Ta'ala wujud dengan tidak ada tempat. Maknanya Allah Ta'ala tidak bertempat. Macam mana kita boleh jawab Allah Ta'ala di mana-mana? Kalau silap penafsiran boleh bawa pada syahadah kita terbatas. Ini macam setengah-setengah dia. Kita lalu kuih Hindu, kita lalu kuih Hindu, kita tengok, kita beritahu anak kita tu Tuhan ini orang ini. Kita lalu kalau ke Kelantan tu dia banyak patung Buddha, yang tidur ada, yang berdiri tak duduk-duduk pun ada. Kita lalu ke situ, kita kata aku Tuhan orang Buddha, Tuhan orang Siap. Kata setengah ulama, syahadah kita batal. Syahadah kita boleh batal. Kenapa? Seolah-olah orang Buddha itulah Tuhan yang buat dia. Buddha dia akan faham macam tu. Orang Buddha ke, orang Hindu ke, orang Yahudi ke, orang apa, semuanya adalah hamba Allah. Allah Ta'ala yang cipta. Allah Ta'ala yang cipta. Tuhan orang Hindu pun Allah, Tuhan orang Buddha pun Allah. Hanya orang Buddha, orang Hindu, dia menafikan, dia tak jumpa cari Tuhan. Maka dia bentuklah, dia rupalah, dia surahlah satu lembaga. Dia senang, apabila dia nak minta, dia pergi tempat. Dia tuju pada benda tu. Itu saja. Sebab itu kata ulama,
Sebab tu dalam kita nak menjawab persoalan yang anak kita tanya, budak kecil je tuan-tuan, tapi jawapan tu kalau tak tepat, sebab dia bab akidah. Sebab bab akidah, bab pula bab yang usul dalam akidah, boleh menyebabkan syahadat kita boleh batal. Okay. Macam tadi, di manakah Allah? Yang kita tak wajib tahu. Bukan tak wajib tahu, maknanya Allah Ta'ala, kita cukup dengan tahu Allah Ta'ala itu ada, kita beriman kepada Allah, dan kita beriman bahawasanya Allah wujudnya bila makan, tidak bertempat. Tidak bertempat. Kalau tempat itu bukan Tuhan, itu makhluk dia. Itu makhluk Tuhan. Ini banyak hari ini yang mengatakan Tuhan bertempat. Asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang paling besar, apabila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah, yang paling besar, Tuhan tidak bertempat. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau ada sesiapa yang bawa kata Tuhan ada tempat, maka itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, walaupun dia dakwa dia Ahli Sunnah wal Jamaah sekalipun. Sebab itu bukan setakat beriman kita dengan Allah, bahkan wajib kita kenal dan wajib kita tahu akan Allah Ta'ala. Nak kenal dengan apa? Maka ulama itu diajarkan kepada kita. InsyaAllah nanti kita akan berbahaskan dalam kitab ni lah, macam mana nak mengenali Allah melalui sifat-sifat kesempurnaan dia, melalui sifat-sifat kesempurnaan. Baik, macam mana tuan-tuan dan puan-puan kita nak beriman pada Tuhan, pada Allah, jika kita tidak mengenal kepada zat yang kita nak percaya, yang kita nak beriman. Kalau kita tak kenal, sebab itu wajib kena belajar bab iman, bab tauhid ni wajib. 3 ilmu yang saya selalu sebut, satunya tentang iman, bab tauhid yang ni wajib kena belajar. Jangan serah pada ustaz saja. Saya pun tak tahulah kenapa bab ni terserah pada bab agama, beri pada ustaz. Tuan-tuan semua nak mati belaka, masuk dalam kubur nanti, masing-masing jawab man rabbuka wa man nabiyuka. Kata ulama, semua persoalan di dalam kubur itu berkaitan dengan iman, yakni dengan tauhid. Kalau kita kat dunia ni tak belajar nak mengenali Allah, nak tahu apa yang sepatutnya kita tahu dan kita kenal, macam mana nanti kita nak mati dan nak jawab? Sebab itu orang yang bertanggungjawab atas dirinya, maka dia akan pastikan dirinya lepas benda. Dirinya lepas benda. Kita tanya, kadang-kadang hukum sifat pun tak kerti, tuan-tuan. Hukum sifat Tuhan, dia wajib kena tahu hukum sifat ketuhanan. Tapi sayang, bila kita tanya, majoriti yang tak boleh nak jawab hukum sifat ketuhanan. Ada berapa? Tak boleh. Sebab tu kita belajar ni, tuan-tuan, bukan ada kepentingan bagi saya ataupun bagi ustaz-ustaz, tak ada. Tak ada kepentingan apa. Bukan kata tuan-tuan belajar saya naik maqam tingkatan tu. Kita belajar kerana nak tahu apa yang wajib kita tahu, apa yang wajib kita percaya. Dan yang kita wajib tahu dan kita wajib percaya tu, kita nak tahu betul ke tak yang kita percaya dan yang kita tahu.
betul ke dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan oleh para sahabat dan oleh para ulama? Senanglah. Kalau kita belajar, kita tahu ni, aku belajar macam ni, betul dengan apa yang Nabi bawa, betul dengan apa yang sahabat bawa, apa yang ulama-ulama bawa, betul. Sebab kita dah belajar. Bab fiqh pun sama. Apabila kita belajar, kita tahu yang betul dan yang tak betul. Maka apabila kita buat, nanti kita tahu perbuatan ini betul dengan apa yang dibawa oleh Nabi, yang dibuat oleh sahabat, yang dibaca oleh para ulama. Maka senanglah dalam kita buat ibadat. Ini kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, buat tu buat, tapi tak yakin betul ke buat ini. Benar ke tak aku buat, sah ke tak aku buat. Kenapa? Sebab tak ada pedoman. Pedoman itu ilmu yang sepatutnya kita isi dalam jiwa kita. Tuan-tuan. Baik, kita mati ni bawa dua. Tubuh ni pembawa, tapi tubuh ni hancur. Tubuh ni hancur. Yang satu lagi dia panggil ruh. Ruh kita ni sihat tetap, cantik tetap, kita nak bawa berdepan dengan Tuhan. Ruh kita makanan dia ilmu, makanan dia takwa, makanan dia takut pada Allah. Macam mana seorang itu nak takwa, nak takut pada Allah sedangkan dia tidak mengenali Allah? Dia tak kenal Tuhan. Sebab itu isilah ruh kita ni dengan ilmu. Ruh pun orang panggil, hati pun orang panggil, kalbu pun orang panggil, nafsu pun orang panggil. Ini kata Imam Ghazali, itu benda yang sama. Baik. Yang keduanya beriman kepada para malaikat. Tahu dan yakin kepada para malaikat. Ini yang Nabi bawa benda ni asal dalam agama, dalam bab iman. Yang ketiganya beriman kepada kita. Wajib kena imani. Walaupun kita tak tengok para malaikat, walaupun kita tak tengok kitab Injil, kitab Zabur, kita tak tengok, tapi wajib kita percaya bahawasanya itu setengah daripada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu. Cukup dengan kita percaya kitab-kitab tersebut. Yang keempatnya beriman kepada sekalian Rasul. Ini pun sama. Benda tak nampak dan benda tak boleh lihat belakang dah. Nabi kita pun kita tak boleh tengok dah. Walaupun kita dikatakan umat Nabi Muhammad, pernah tengok Nabi Muhammad? Tak pernah. Sebab tu setengah-setengah orang tak percaya. Betul. Bak kerasulan satu, bak Tuhan pun ada orang tak percaya. Sebab tu ramai hari ini orang yang berlepas tangan dengan agama, yang kita panggil orang tak percaya dengan agama, tak percaya kepada wujudnya Tuhan. Bukan orang bangsa lain, bangsa lain kita tak percaya adanya Tuhan, yang kita panggil etis. Kalau Tuhan pun tak percaya, Nabi lagi tak percaya. Sebab benda tak boleh dilihat, benda tak boleh dirasai dengan panca indera yang lima. Tetapi benda ini benda yang dibawa oleh Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala beri kita iman, percaya kat Allah, percaya kat Rasulullah, percaya kat kitab malaikat. Ini satu benda yang cukup besar. Betul. Yang cukup besar. Sebab benda semua ni tak nampak dah. Walaupun tak nampak, dalilnya ada. Dalilnya ada. Ataupun dia panggil dilalahnya ada. Dilalahnya ada. Tapi orang etis ni, dia tadi lah. Oleh kerana dia tak nampak, dia hukum tu tak ada. Walhal dalil itu ada. Dilalah penunjuk tu ada. Sebab tu orang suruh belajar. Betul.
Yang belajar kadang-kadang kecundang juga. Banyak yang belajar Pak Sanawi, sekolah Arab, sekolah rendah, sekolah Melayu, sekolah agama, sekolah menengah masuk tak cukup sekolah rendah, sekolah agama, sekolah menengah pun sekolah agama, tak cukup dengan sekolah agama saja. Hafal Quran lagi, las sekali tuan-tuan, belajar luar negara jadi kufur, ada ramai, ramai. Kenapa? Sebab dia ingat belajar terhenti di situ saja. Makrifahnya ada dua dalam bab tauhid. Dan kita belajar ni dia panggil tauhid syariah, jadi fardu ain. Dan kita kenal Tuhan dalam bab tauhid ni dia panggil makrifatu bit ta'allum. Kenal Allah Ta'ala dengan jalan belajar. Kata ulama, mereka yang mengenali Allah dengan jalan belajar masih lagi ditakuti mati dalam keadaan kafir, masih lagi ditakuti. Lepas tu nak sampai tahap mana? Nak tahap yang kedua, dia panggil ma'rifatu bin nur. Kenal Allah dalam istilah ilmu tasawuf, mengenali Allah billah, kenal Allah dengan Allah. Apa maksud? Ini dia panggil ma'rifatu bin nur. Waktu kita belajar yang ni tak sudah lagi ni. Makin belajar untuk dapat. Lepas belajar, lepas belajar. Sebab nak dapat ma'rifatu bin nur tadi lah, Allah Ta'ala perkenalkan kewujudannya sendiri kepada kita, ke dalam hati kita. Allah Ta'ala masukkan pengenalan tadi, makrifah tadi ke dalam hati kita. Itu dia panggil ma'rifatu bin nur. Kata ulama, orang yang sampai kepada peringkat ni, ma'rifatu bin nur ni, maka mustahil dia mati dalam keadaan kafir. Betul. Kalaulah orang belajar tentang Pak Sanawi, hafiz lagi boleh kafir, apatah lagi kita yang tak belajar, penuhkan masa antara maghrib dengan isyak sahaja. Sebab itu kata apa-apa, jadikan belajar ini makanan, seperti mana kita makan yang zahir untuk menyihat, mengenyangkan badan. Ruh kita pun perlu pada makanan, yakni ilmu agama, untuk kita kenyangkan dia, untuk kita sihatkan dia. Mudah-mudahan sihatnya sampailah kepada ruh kita diambil oleh Allah, sampai ke situ. Bukan sahaja zahir kita sihat, tapi ruh kita sakit. Tuhan tak kenal, Pak Mahiyah tak erti. Jadi macam mana kita nak mati dalam keadaan yang seperti itu. InsyaAllah, mudah-mudahan benar masuknya Ramadan, kita tanamkan tekad untuk lebih kita mengenali Allah, dan juga kita tanamkan sifat takwa dalam hati kita. Sebab orang yang makin kenal Allah, dia makin takut pada Allah. Nabi sebut, aku sepaling-paling kenal Allah, dan aku juga orang yang sepaling-paling takut kepada Allah Ta'ala. Bermakna orang yang mengenali Allah, dia akan menumbuhkan ketakutan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit kongsian ada manfaatnya. Apa yang baik datang daripada Allah yang masih bangsakan pada diri saya sendiri, aku lupa dihadap. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.